الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم حببنا عند الموت بلا إله إلا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, juga nikmat kesihatan dan nikmat kelapangan masa. Yang mana dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita ini, kita dapat bangun pagi ini dan dapat datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala mendirikan salat subuh. Alhamdulillah. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat keselesaan, keamanan. Yang mana kalau kita lihat sahabat-sahabat kita di banyak negara, semakin hari semakin meruncing keadaan mereka. Semoga Allah SWT bantu umat Islam seluruh dunia. Dan semoga Allah SWT keluarkan kita daripada fitnah yang berpanjangan ini segera insyaAllah. Jadi tuan-tuan, Alhamdulillah hari ini insyaAllah kita akan sambung lagi daripada kisah hidup Nabi SAW, yang mana kita sebut seringkali kita ulang Nabi SAW adalah model ikutan yang tertinggi. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi SAW adalah sebagai standard yang kita kena ikut, standard tertinggi. Dan beliau adalah manusia yang paling hebat pernah hidup di atas muka bumi. Dan sebaik-baik akhlak adalah akhlak Nabi SAW. Dan hari ini di zaman waktu kita umat Islam dalam pelbagai kekeliruan dan pelbagai krisis, Nabi SAW adalah ubatnya. Kehidupan Nabi adalah jalan dan penyelesaian yang kita perlu ambil dan jadikan sebagai panduan insyaAllah. Jadi pada sesi yang lepas kita cerita tentang kisah Nabi SAW ke Taif. Kita cerita kenapa Nabi ke Taif, sebab di Mekah dah tak boleh handle dah. Di Mekah selepas kematian Abu Talib dan selepas kematian Khadijah radhiyallahu anha, Nabi semakin teruk disiksa, dan sahabat-sahabat Nabi pun makin bertambah kezaliman yang mereka hadapi. Nabi SAW terpaksa berfikir macam mana nak kena survivekan dakwah ni. Sebab Nabi ni dia tak fikir diri dia sendiri, dia fikir survival dakwah. Dan kita akan lihat perkara tersebut bahkan waktu Nabi ada di Taif nanti. Tapi Nabi ni memang ikhlas. Nabi bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk keselesaan diri sendiri. So salah satu taktik yang Nabi buat, sebab Nabi sebelum keluar daripada Mekah, Nabi dah buat selection. Nabi ni memang seorang strategis. Dia select Taif. Taif ni adalah tempat yang menjadi rebutan orang-orang Arab sebenarnya. Sebelum ni Quraisy pun aim kalau boleh kita tawan Taif ni, sebab di situ ada tanah yang subur dan dia orang ada plantation yang banyak kat situ. So dan tempatnya sejuk dan mereka suka tempat tu. Tapi Bani Saqif yang duduk atas Taif ni pun tahu mereka ni sedikit dan tak cukup kekuatan, kalau diserang kalah. So mereka ni pun cepat-cepat buat MOU dengan orang Quraisy, buat MOU dengan Bani Makhzum. So mereka ni buat MOU supaya mereka tidak diserang. So mereka ni adalah sekutulah pada Quraisy. So Nabi tahu kabilah yang kedua terbesar selepas Quraisy adalah di Taif, orang Arab, dan mereka suka pergi sana. Dan dia kata kalau kat Mekah tak jadi, aku pergi Taif. Barangkali kalau tak Taif orang terima Islam, benda tu akan menyebabkan orang Mekah tergugat ekonominya, hubungan politiknya. So Nabi pun target dengan strategi yang teliti. Nabi pergi ke Taif. Dan sebelum pergi ke Taif, Nabi pun dah rancang tak boleh pergi sewenang-wenangnya pergi macam tu. Kena ada strategi supaya orang Mekah tak tahu Nabi pergi ke Taif. Kalau dia orang tahu Nabi nak pergi Taif, mereka akan halang awal-awal lagi. So tergendalalah projek Nabi. So Nabi pergi dengan berjalan kaki. Sebab kalau naik kuda ke naik unta tu, orang tahu ini nak pergi jauh ni. So Nabi nak elakkan sebarang sangkaan dan suspicious ni, Nabi SAW pergi berjalan kaki. Dan Nabi ambil seorang teman daripada orang yang paling dekat dengan Nabi SAW, Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW. So orang tak syak lah, alah dengan anak dia sendiri, anak angkat dia, mungkin pergi dekat-dekat je lah. So Nabi pun pergi. Dan Al-Waqi disebut 10 hari kita sebut tadi tu. Nabi pergi dan kita cerita dah macam apa yang Nabi lalui. Nabi pergi straight, Nabi pergi ke, kalau hari ni pergi ke Putrajaya, pergi ke pusat pemerintahan, pergi jumpa dengan orang besar dia. Sebab Nabi punya strategi, kalau dia orang ni terima, lagi mudah urusan.
Dan orang pembesar-pembesar ni adalah orang yang dipandang tinggi oleh orang Arab. Dia orang setara kabilah. Kalau ketua cakap, itulah dia. So Nabi pergi, tapi Nabi mendapat respon yang sangat tidak menguntungkan Nabi SAW. Masing-masing perli, masing-masing kutuk Nabi, bagi tahu kami tak nak terima, kau boleh keluar daripada sini. Dan Nabi bila dapat rejection itu, Nabi kata apa? Baik, kalau kamu tak nak terima apa yang aku beritahu ni, tolong rahsiakan urusan aku ni. Maksudnya aku datang jumpa korang ni, jangan hebahkan, rahsiakan ni. Tak terima tak apa. Sebab apa Nabi sebut macam tu? Sebab ini bermasalah dari sudut security Nabi nak balik semula ke Mekah ke. Sebab orang Quraisy kalau tahu Nabi pergi luar deal dengan orang yang orang luar lah kiranya, ibaratnya contoh jumpa anak sultan Sulu kan, jadi isu kan, jadi masalah besar. Begitu. Ibaratnya rahsia kan, jangan beritahu kepada orang tu. So Nabi pun ingatkan dia orang tak buat apa-apa. Rupanya selepas tu Nabi pergi buat dakwah lagi di Taif, lalu mereka punya rejection bertambah teruk. Mereka panggil anak-anak hamba-hamba ni semua, lempar kat Nabi, jerit kat Nabi. Itu yang kita cerita, Nabi berjalan sekitar 3 batu dalam keadaan tak tahu Nabi di mana. Dan itu disebut oleh Nabi SAW sendiri dalam hadis riwayat Bukhari, sewaktu Aisyah tanya kepada Nabi SAW radhiyallahu anha. Aisyah tanya, ada tak hari yang lebih teruk daripada Uhud? Sebab Uhud ni Nabi injured, physically teruk, sampai gigi Nabi patah apa semua, sampai sahabat semua ingat Nabi dah meninggal. So, keadaan tu sangat tragis. Dan Aisyah radhiyallahu anha ingat peristiwa tu dan dia kata ini barangkali yang paling teruk. So dia tanya kat Nabi SAW, ada tak hari lagi teruk daripada Uhud? Nabi kata ada. Hari yang aku dihalau dan disakiti oleh orang kaum kau, maksudnya orang Quraisy punya allies dekat. Pasal Nabi cerita kisah ni, dan aku berjalan dalam keadaan aku tak tahu aku di mana, sampailah aku tiba di Qarn Manazil. So Nabi berjalan dalam keadaan ada 2 tafsiran di kalangan ahli sirah. Satu, Nabi terlalu sedih sampai Nabi tak tahu dia pergi mana. Dia jalan dengan Zaid bin Harithah. Dan Zaid bin Harithah ni Nabi bawa, dia bukan semata-mata PA angkat beg. Dia ni memang teman Nabi yang setia. Sewaktu Nabi dilempar, dia lah jadi orang duk cuba halang. Kalau kita hanya keluar contoh pergi mana-mana, tiba-tiba orang lempar kat bos kita, kita akan pergi tak halang. Kita yang tanggung batu, ibarat begitulah. Sampai ada buku sirah yang sebut Zaid bin Harithah mengalami fracture, kecederaan yang parah juga lah sebab lemparan ni. Tapi pun begitu dia halang apa semua, Nabi sendiri cedera sampai bertakungnya darah beliau, darah baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kasut, yang beritahu bleeding yang teruk lah. So satu mungkin sebab sedih sangat, orang tolak, tak terima. Yang kedua sebab terlalu sakit lah, tak tahu berjalan sampai tiba di Qarn Manazil. Nabi SAW duduk di satu kebun yang milik orang yang ada kaitan dengan Mekah, orang Quraisy. So mereka kata Muhammad ni ada kaitan dengan kita, mesti ada. So dia pun hantar Addas ni pekerja ataupun hamba daripada Afrika, pergi bagi anggur kat Nabi SAW. Anggur ni buah yang relief lah dalam keadaan seperti itu. So Addas pergi, dia bagi kat Nabi. Nabi pun ambil, Nabi baca Bismillah, Nabi makan. Addas kata, apa kau sebut tadi? Aku tak pernah dengar apa orang sebut Bismillah sebelum makan. Dia kata, Nabi pun bagi dakwah kat dia. Dan Nabi tanya, kau ni daripada mana? Dia tanya, beritahu aku daripada Nineveh. Nabi kata, itu bandar Yunus bin Matta. Dia lagi terkejut. Addas ni kata, Yunus bin Matta mana kau tahu? Tak ada orang tahu kat sini, melainkan orang yang datang daripada sana je tahu. Nabi beritahu dia adalah saudara aku, dia adalah Nabi dan aku juga adalah Nabi. Addas tanpa berfikir panjang masuk Islam dan cium kaki Nabi, cium Nabi SAW. Tuan yang tadi suruh pergi hantar anggur ni dah pelik. Aku suruh pergi hantar anggur ni, apa dia pergi cium aku semua? Dia pun panggil dan dia pun marah, beritahu lelaki ini Nabi. Addas beritahu dan dia dipukul dan sebagainya. Dia dihalang daripada mendengar dan mengaku Nabi SAW. Tapi dia masuk Islam. Addas masuk Islam. So peristiwa itu berjalan. Lepas Nabi habis tu, Nabi doa. Kita cerita doa tu, Nabi doa yang sangat emosional. Ada ulama bincang doa tu sanadnya lemah, tapi dikuatkan pula dengan pandangan-pandangan lain yang beritahu ada riwayat lain yang mengukuhkan doa tu. Bahkan ada ulama sebut doa ini tak
tak perlukan sanad pun. Sebab perkataan ini tidak mungkin keluar melainkan dia adalah Nabi. Perkataan yang sehebat ini takkan keluar daripada manusia biasa melainkan dia adalah Nabi. Dah kita cerita panjang lah doa pun. So habis Nabi SAW di Taif, ada beberapa option. Satu, malaikat datang bagi option, kita hancurkan kaum itu dengan menghempapkan 2 gunung. Tapi Nabi SAW mengambil pilihan, no, jangan. Aku mengharapkan akan keluar daripada sulbi mereka, daripada keturunan mereka, orang yang akan menyembah Allah SWT. Sebenarnya kisah malaikat nak datang offer, malaikat kata, Nabi, kalau kau cakap okey je, kau cakap go je, kami ambil 2 jabal ni, Al-Akhshabain ni, kami crush atas orang Taif. Itu satu pandangan yang kata itu diberikan tawaran untuk musnahkan orang Taif. Rupanya dalam sirah ada juga pandangan kedua yang beritahu Nabi ditawarkan untuk dihancurkan orang Mekah. Sebab first stress adalah Mekah. Dia halang, dia halau, dia seksa dia. Pergi ke Taif tak terima juga. So hancurkan orang Mekah ni, kemudian Nabi masuk dan start fresh. So both way, kalau kita tanya pun Nabi tetap bagi tahu apa? Jangan. So Nabi nak tunjukkan compassion dia, Nabi punya semangat. Dan dakwah ni mesti datang dengan cinta lah, seperti yang Nabi SAW lakukan, yang mana berbeza sikit dengan hari ni. Dakwah kita dengan kebencian. Ada orang sebut satu pandangan yang mungkin tak sesuai, atau kita rasa tak masuk akal, kita kutuk dia semahu-mahunya. Kita hina dia sampai ugut-rogol, ugut macam-macam lah. Kemudian kita kata, aku dah mempertahankan Islam. Inilah dakwah aku, mempertahankan kedaulatan Islam. Tak kena cara langsung. Nabi SAW pun yang bawa Islam ni tak dakwah begitu. Itu belum kita dilempar apa. Nabi buat kenyataan ini setelah berdarah, kena lempar, sakit, sedih. Waktu tu Nabi sebut, Nabi bukan sebut duduk depan Facebook macam kita duduk depan Facebook pun kita duduk maki hama kan. Nabi sebut tu selepas dibalun habis, Nabi sebut begitu. Dan kalau kita lihat qasas anbiya dalam Quran ni, semua mereka mempamerkan sifat ini. Ya qaumi, wahai kaumku dengar, wahai kaumku dengar. Iaitulah perasaan cinta mereka kepada kaum. Sebab tu kita tak boleh jadi pendakwah yang baik, tak boleh jadi society umat Islam yang boleh menyebarkan Islam, melainkan kita mesti ada rasa cinta. Kita pergi macam doktor, kalau dia merawat, dia tak benci pesakit tu, dia tak suka dekat penyakit tu, so dia bagi ubat untuk penyakit tu. Dia tak ada business nak pergi benci dengan pesakit tu. Dakwah ni adalah pekerjaan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit fikiran. So tak bolehlah kita benci dekat pesakit tu. Kita kena cari jalan untuk betulkan ataupun sembuhkan penyakitnya. So itu lesson yang kita kena ambil daripada peristiwa Taif ini. Nabi berada di the peak of stress dan Nabi bertindak begitu. Ini adalah kemuncak stres. Nabi sendiri kata ini adalah hari yang paling getir, dan itulah kita lihat Nabi begitu waktu hari yang paling getir sallallahu alaihi wasallam. Dan sewaktu cerita ini saya teringat baru ini di seksyen 7 Bangi tu ada seorang pendakwah Lim Yusuf datang, dan dia cerita pengalaman dalam dakwah, dia pergi dakwah macam-macam. Dia cerita pengalaman waktu dia kecil, dia seorang Buddha, kemudian dia masuk Kristian. Dan dia cerita macam mana peristiwa dia masuk Kristian ni. Di kampung dia, saya ingat Sabah ke Sarawak, budak-budak ni datang suka main dekat area masjid. Tapi bila main kat area masjid, orang marah, orang halau. Ni apa ni main kat masjid ni, tempat lah. Biasanya jadi, kalau tanya orang muda-muda ni, bila sekarang ni kita tanya, nak pergi masjid? Oh tak nak, itu tempat uncle-uncle yang garang-garang, uncle-uncle yang tak tahu senyum macam mana. So dia kata memang kami, mentaliti budak-budak tu, oh masjid ni memang tempat kena marah. Tak jauh dari situ ada gereja, dan gereja ni sangat welcoming. Datang main di sini, apa semua. Dia orang main pecah cermin gereja. Kalau masjid tu dah kena korban dia mah. Dekat gereja, father tu beritahu, padri tu beritahu, it's okay, no problem, continue, kita boleh ganti benda ni. Simple je efek dia.
Kemudian mereka main, pecahkan spotlight. Dia kata tak apa, tak ada masalah, it's okay, awak continue main, yang penting awak happy. Dia ni main. Habis main, Padri datang kami seorang-seorang, nama siapa, belajar mana. Kemudian kata okey, kalau ada masa lapang datang, kami bagi tuition free. Budak-budak tuition free, dah ada makan free. Dia datang belajar semua sampai hari Christmas. Dia cerita, Lee Buson ni cerita ni, pengalaman dia, kisah benar. Pada hari Christmas, dia kata datang, kita ada hadiah percuma untuk semua. Padri tak langsung sekali marah, langsung tak pernah sebut perkataan yang budak-budak ni tak suka. Hari yang dijemput Christmas ni, ada kawan-kawan dia ni yang kuat sikit lah pegangan Buddha family dia. Dia kata, kita kan Buddha, bukan Kristian, takkanlah kita nak pergi sambut Christmas di gereja. Lepas tu dia beritahu dekat Padri tu, nak beritahu betapa friendly ni Padri ni, boleh beritahu benda sensitif macam tu. Dia kata, kami ni Buddha sebenarnya Padri, kami bukan Kristian, so takkanlah kami datang nak sambut dalam gereja. Dia kata, gereja ni bukan untuk Kristian saja. God loves all. Tuhan menyayangi semua. Jadi kamu datang ambil hadiah, kami nak kamu gembira. Sedangkan kita lah agama yang ajar Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tapi kita jadikan dia tidak alamin lah. Ini kita je. Orang lain jangan sambut. Orang lain jangan cakap. Orang lain jangan nak dapat apa-apa manfaat. Begitu kita mencari dia. Padri buat macam tu, tahu daripada kawan dia adalah 20-30 orang tu, lebih separuh masuk Kristian. Dan Lee Buson sendiri 13 tahun jadi Kristian, sampailah ada seorang pendakwah di disco, di kelab malam, yang bagi dia tip Syekh Ahmad Didan. Kemudian dia berubah dan sekarang ni dia buat kerja dakwah sepenuh masa, duk Islam ke orang. Okay. Tapi nak ceritanya tu, siapa yang ada pernah pergi Sabah Sarawak akan nampak dengan jelas. Sekejap-sekejap jumpa gereja kan. Sekejap-sekejap nampak gereja. Saya pergi waktu Christmas lagi, tahun lepas, tahun sudah. Kita dapat rasa suasana macam ada negara Kristian. Jin jaga apa semua kan. Christmas. Tapi sebab apa mereka boleh terima benda tu? Satu sebab cinta ni lah, showing love ni kan. Jesus loves you, kita nampak. So, kita kena approach, kita kena ambil approach itu supaya orang rasa tenang dan sebagainya. Kadang-kadang kita tampar benda-benda yang orang pun jadi takut tu. I love apa-apa kan. Kita belum apa-apa nak ukur aku dah ni, orang jadi takut, orang jadi inferior kan, dengan approach kita. So benda tu kita kena betulkan. So itu satu, Nabi ditawarkan untuk hancurkan kaum tu. Tawaran kedua, Zaid bin Harithah sebut kepada Nabi SAW, kita kena teruskan hijrah. Mekah tak boleh, Taif tak boleh, kita kena cari tempat lain. Kita tak boleh balik ke Mekah, dia kata. Sebab dengan apa yang berlaku di Mekah, kita pergi Taif. Apa yang berlaku di Taif ni lagi teruk. Lagi dia orang bagi tahu kat Mekah, kita akan lagi disiksa sebab kita keluar dan cari bantuan luar ataupun dakwah kepada orang luar. Tapi Nabi kata, no, jangan risau, Allah SWT akan bersama dengan kita. Allah akan bantu kita keluarkan daripada, tunjukkan jalan daripada keadaan yang kita ada sekarang. Nabi dalam keadaan seperti itu masih confident, masih optimis yang kita boleh keluar daripada situasi ini. Selepas Nabi doa, Nabi dalam keadaan sedih, Allah bagi satu hadiah, Andas masuk Islam. Nabi rasa rilis sikit. Dalam semua orang nak bantai-bantai ni, ada seorang masuk Islam sebab aku baca bismillah lah. Sebab baca bismillah waktu nak makan. Kemudian Nabi keluar daripada Taif. Nabi station di satu tempat nama dia Nakhlah. Nabi duduk situ beberapa hari sebelum masuk ke Mekah. Kita tadi kata Nabi injured kan, Nabi cedera, Nabi sedih, psychologically down. Tapi still Nabi optimis dengan bantuan Allah SWT. Nabi bersolat malam. Kita kalau ada injured macam tu, main futsal pun kita dah tak larat nak solat dah. Ni Nabi lepas dah cedera begitu, Nabi masih solat malam. Dan hadiah yang seterusnya dari Allah SWT, pada waktu itu Nabi tengah solat, ada 7 jin crossby dekat situ. 7 jin ni tak tahu dari mana ke mana. Dia orang on the way ke satu tempat, lalu exactly dekat tempat Nabi sedang solat malam. Jin tengah lalu, tiba-tiba jin stop.
Jin kata stop. Dan Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan kisah ni dalam Quran. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 29. Allah kata, "Wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin." Dan ingatlah peristiwa semasa kami menghalalkan satu rombongan jin datang kepada kamu. Jin datang ke area Nabi sedang salat untuk mendengar Quran. Bila mereka terdengar Nabi SAW baca Quran di dalam waktu solat malam itu, jin stop dan jin bagi tahu kepada semua tu, diamlah kamu, wa ansitu, diam dan dengar. Ansitu ni bukan diam saja, diam dan dengar. Sebab tu Allah sebut kat kita juga, kalau kamu dengar Quran, fastami'u wa ansitu, dengar dan bagi tumpuan kepada apa yang disebut. Sebab tu kita tak boleh dalam kereta kita pasang Quran, lepas tu kita sembang. Itu ada masalah adab sikit lah di situ. Kalau nak sembang, tutup je ataupun buka benda lain. Tak jadi Islamik kalau sembang sambil buka Quran. Kenapa buka Quran sembang? Itu Islamik saya. Kena syaitan sebenarnya. Tak, salah. Kalau buka Quran kena dengar. Kena dengar. Fastami'u wa ansitu. Dengar dan teliti apa yang disebut. So jin ni dengar dan tahu jin ni buat apa. Kita pun dengar Quran juga. Jin dengar Quran, habis didengar bacaan Quran ni, falamma qudiya, dia pulang kepada kaum dia, munzirin, dibalik kepada kaum dia dan beri peringatan dan amaran kepada kaum dia. Ini Nabi ada cakap tak dengan jin tu? Nabi baca Quran dia, jin dengar. Dibalik, qalu ya qaumana, dibalik jin ni beritahu kat kaum dia, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang diturunkan Allah sesudah Musa. Inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Kami telah mendengar satu kitab yang diturunkan selepas Musa. Maksudnya jin ni pernah dengar sebelum ni daripada zaman Nabi Musa. Dan memang jin ni hidup lama kan, beribu-ribu tahun. Bahkan ada satu ustaz baru ni, saya dengan kawan-kawan pergi tengok dia buat ruqyah. Ada jin tu keluar, dia beritahu jin ni daripada zaman Nabi Musa. Saya pun masa tu betul jin ni. Dia kata jin tu boleh cakap bahasa zaman Nabi Musa, dah 5,000 tahun begitulah. So jin ni beritahu, kami telah mendengar satu kitab yang diturunkan selepas Musa, yang mana benda tu exactly sama, poin-poin dia dan menyeru kepada tauhid sama macam dalam kitab Nabi Musa. So jin ni recognize, dan satu dia dengar, balik dia bagi tahu, dia buat dakwah. Kemudian jin ni sebut pula dalam ayat ke-31, ya kaum mana ajibu da'i Allah, wahai kaum kami, dengar, sambutlah seruan da'i Allah. Da'i Allah ni penyeru Allah SWT. Ini seruan Nabi SAW ni, kita kena dengar. Serta berimanlah kamu kepadanya supaya Allah mengampunkan sebahagian dari dosa-dosa kamu dan menyelamatkan kamu dari azab siksa yang tidak terperi sakit. Jin dapat time tu juga balik buat dakwah. Kita berapa kali ada Quran ke, kuliah ke, ahli keluarga kita sendiri pun kita jalan-jalan. Bang, dengar apa tadi kuliah? Tak ada apa, ustaz mengipik biasa je. Mau khutbah dengan apa? Khutbah tak berapa dengar lah tadi. Biasa khutbah ni masih untuk kita nap, power nap. Berbeza dengan jin. Jin dengar, jin ambil serius. Dan dibalik dia munzirin, dia bagi peringatan. Munzir ni bagi warning dan minta ikut Nabi SAW. So itu kisah yang diselitkan. Dan lepas tu Allah SWT turunkan satu surah dedicated untuk jin, surah jin. Dan dalam tu Nabi SAW sendiri, kemudian selepas peristiwa ini, Nabi pergi berdakwah kepada jin. Tapi Nabi tak ada minta kita dakwah dengan jin, so tak payah. Okay. So Nabi SAW stay di situ. So sekarang Nabi kena masuk. Ada riwayat sirah bagi tahu ada sahabat-sahabat Nabi yang datang ke tempat Nabi station ni kat luar Mekah ni, bagi tahu keadaan dalam Mekah sangat teruk. Memang teruk dan kami tak tahu macam mana nak teruskan ataupun nak bawa Nabi SAW masuk. Sampai Nabi SAW buat strategi. Nabi SAW hantar wakil untuk cari
penjamin dalam Mekah. Nabi ni Muslim, sahabat-sahabat Nabi Muslim, tapi Nabi terpaksa cari penjamin, guarantor dari kalangan musyrikin. So Nabi SAW ni dia kenal siapa musyrikin yang memang tak boleh pakai, memang akan sakiti dia, dan mana dia orang yang tak Islam, dia musyrik, tapi dia ni boleh bantu perjuangan, dia ni boleh bagi perlindungan. So Nabi kenal beberapa orang ni. So Nabi hantar seorang kita panggil apa, wakil lah, agent, untuk pergi dengan jumpa 3 orang. Sebenarnya jumpa seorang lah, seorang tak boleh, jumpa 2 orang, orang kedua tak boleh, jumpa yang ketiga. Dan dalam ni tak disebutkan nama dia, tapi dalam kitab sirah lain ada yang sebut Abdullah bin Uraiqid nama dia. Dan ada yang sebut dia ni memang ada kaitan dengan Bani Makhzum, yang mana bila jumpa dengan orang ni akan rasa dekatnya dengan Nabi disebabkan utusan ni. So Nabi ni memang strategis. Nabi SAW tak, semua benda tak just random je. Nabi memang buat dengan selection. Nabi pilih Taif, ada reason dia. Nabi pergi Taif macam mana tu, ada strategi dia. Nabi balik dan nak masuk balik ke Mekah pun Nabi ada strategi. Siapa yang perlu dihantar dan siapa yang perlu dijumpa, siapa yang kena approach. So Nabi SAW hantar wakil dia. Bukan daripada ni, daripada Khuza'ah, wakil daripada, bukan Makhzum, daripada Khuza'ah, seorang wakil daripada kabilah Khuza'ah. First dia pergi jumpa dengan Al-Akhnas bin Syariq. Syuraik tu pun boleh sebut lah. Pergi jumpa Akhnas. Akhnas kata, aku adalah bersekutu dengan Quraisy dan sekutu tidak boleh memberi suaka. Maksudnya aku ada perjanjian dengan Quraisy, aku tak boleh bagi perlindungan kepada orang yang Quraisy marah. So dia tak nak tolong. Utusan ni balik beritahu Nabi, Akhnas tak nak tolong. Nabi kata pergi jumpa dengan Suhail. So dia pergi jumpa dengan Suhail. Suhail pula menjawab, sebenarnya Bani Amir tidak boleh memberi suaka kepada Bani Ka'ab. Maka seterusnya dia pulang beritahu Nabi, Suhail pun tak boleh tolong. Nabi kata pergi kepada Mut'im bin Adi, pergi jumpa dia, beritahu dia kita perlukan perlindungan nak masuk. So pergi jumpa dengan Mut'im bin Adi ni immediately jawab yes. Dipanggil 7 anak lelaki dia, semua pegang senjata, pergi ke tempat Nabi, escort Nabi buat masuk dalam. Mut'im bin Adi ni Nabi akan kenang dia sampai di peristiwa Badar ni. Nabi akan sebut lagi nama dia walaupun dia dah mati waktu tu. Adakah dia Muslim? Dia bukan Islam, dia musyrik. Mut'im bawa anak dia kata anak-anak dia semua siap, kita bawa escort Nabi masuk. Dia escort Nabi masuk sampai ke Kaabah. Dia beritahu dekat Nabi, tawaf. Engkau adalah anak bumi Mekah, kau ada hak untuk masuk semula ke homeland kau, dan kau kena tawaf. Itu memang budaya mereka dari dulu, okay? Dan kita pun bila sampai Mekah, first kali kita akan tawaf. So Nabi tawaf dan mereka lindungi Nabi dekat situ. Orang Quraisy pun dah pelik dah. Dan kita bayangkanlah dia escort begitulah. Macam Obama datang, dia escort helikopter semua datang, escort Nabi. Dia escort Nabi. Selepas itu Mut'im bin Adi diri atas unta dia dan dia buat announcement, kami memberikan protection kepada Muhammad dan jangan ada seorang pun yang akan sakiti dia. So Abu Sufyan dah suspend lah. So Mut'im ini orang dikenali sebagai vira perang. Dia ni memang satu sudut vira perang ni memang pandai. Siapa pergi mess up dengan dia akan hancurkan. So dia tanya dekat Mut'im, Abu Sufyan tanya, nak tanya sikit, jangan offend dia. Kau ni sebenarnya ikut dia ke kau bagi perlindungan je? Dia beritahu, aku bagi perlindungan saja, aku tak ikut dia. So okey, kalau itu okey, tak apa, kita hormat decision awak. Jadi dia kata kita takkan ganggu. So Nabi SAW kemudian dia escort daripada Kaabah sampai ke rumah Nabi SAW. So Nabi masuk semula dalam keadaan di escort oleh Mut'im dan anak-anak. Anak-anak ni semua well training, semua pergi PLPN. Semua ada latihan ketenteraan, semua equipped. Fast forward sikit, Nabi SAW hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, tak berapa lama lepas tu Mut'im bin Adi ni meninggal di Mekah. Nabi ada seorang penyair.
penyair waktu itu ibarat spokesman media. Dan salah seorang penyair Nabi ada penyair Hassan bin Sabit, Ka'ab bin Malik. So Hassan bin Sabit ni, dia tulis poem untuk Mut'im dan dia deklamasikan syair itu dalam masjid Nabi. Dan Nabi dengar dan Nabi tak halang langsung. Sedangkan dia sedang memuji siapa? Mut'im yang tidak Islam, tapi disebabkan jasa dia Nabi appreciate. Dan dalam bait tu ada sampai disebut, wahai Mut'im, engkau telah memberikan perlindungan kepada Nabi kami, maka kami orang yang beriman terhutang budi kepada engkau. Sebab kalau tak, Nabi tak payah masuk balik ke Mekah. Dalam satu peristiwa lain yang ini lagi jelas, yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, sewaktu perang Badar. Perang Badar berlaku bila? Lepas Nabi dah hijrah ke Madinah, Mut'im dah meninggal beberapa tahun dah waktu tu. Perang Badar, perang pertama yang terbesar berlaku antara musyrikin dan orang Islam. Habis perang tu, orang Islam dapat tawanan perang tu. Dan tawanan perang ni, sahabat Nabi dan Nabi ni buat meeting. Kita nak buat apa dengan tawanan perang ni? Ada yang cadang kita bunuh, ada yang cadang kita suruh mereka ajar anak-anak Islam menulis dan membaca. 10 kalau mereka dapat ajar 10 orang, kita boleh bebaskan dia. Mereka fikir education semua ni bagus. Cuma waktu tu Nabi sebut, kalaulah Mut'im bin Adi ada lagi masih hidup dan dia sebut suruh bebaskan mereka ni, aku akan hadiahkan semua ni kepada Mut'im bin Adi tanpa sebarang syarat. Dah berapa tahun dah lepas jauh dah. Nabi kalau tak sebut pun, kalau sebut pun tak ada, orangnya tak ada. Tapi Nabi nak bagi tahu, inilah sikap kita orang Islam. Budi orang kafir yang baik kita kenal, kita puji dan kita sebut. Ini kafir tak boleh sebut. Mut'im ni memang musyrik. Dan Nabi sebut di hadapan sahabat. Dan ia melibatkan tawanan perang. Perang ni bukan cerita main-main, cerita besar. Dan Nabi kata kalau Mut'im sebut apa-apa tentang orang-orang ni, haula innakra ni, these people, aku akan wahabtu, aku akan hadiahkan diri kepada Mut'im. Bebaskan semua. So penting untuk kita ambil sikap seperti Nabi SAW dalam banyak urusan sebenarnya. Sebab kita hidup dalam negara yang multiracial, multi-religious. Kita kena ada sikap yang betul terhadap orang bukan Islam, supaya Islam kelihatan rahmah dan Islam kelihatan baik, Islam kelihatan betul, bukan yang menimbulkan fitnah seperti yang banyak berlaku akhirnya. So kita habis sikit lagi. Nabi dapat masuk semula ke Mekah. Adakah Nabi lepas tu berhenti? Dah lah, aku dah try dah Mekah, tak boleh, Taif tak boleh, dah cukup lah, retire lah. Nabi tak stop, Nabi terus lagi. Waktu musim haji, kabilah-kabilah ni akan datang buat haji dan maka ramai akan berkumpul. Memang setiap tahun itu berlaku. Dan bila Nabi berdakwah, kan sebelum ni kita cerita Abu Jahal pergi cakap jangan dengar lelaki ni, dia nipu-nipu apa semua kan. Nabi buat lagi kerja ni. Nabi pergi berjumpa dengan beberapa kabilah. Kalau kita lihat di sini banyak sebenarnya disebut Az-Zuhri menceritakan panjang satu-satu kabilah Nabi jemput. Saya ringkaskan sebabkan masa. Nabi jumpa, jangan tolak, tak terima. Cuma ada juga kaum yang okey, di sini diletakkan point form senang sikit. Nabi jumpa Banu Kalb. Banu Kalb ni Nabi menziarahi mereka, di antaranya Banu Abdillah. Rasulullah ajak mereka kepada Islam, memperkenalkan diri dia. Nabi beritahu sesungguhnya Allah menyenangi dengan nama yang diberi kepada bapa kamu, iaitu Abdullah, hamba Allah. Nama mereka tidak menerimanya. Nabi sebut begitu pun mereka tak terima. Yang kedua Banu Hanifah, Nabi jemput dan menziarahi mereka. Bayangkan Nabi, ibaratnya kalau kita buat persidangan ASEAN, semua ketua-ketua negara datang, kita sebagai host, kita pergi jumpa dengan setiap negara ni, kita offer kepada dia Islam adalah nama yang baik, yang berikan. Itulah ibaratnya kerja Nabi buat ni. Nabi jumpa, Nabi ajak mereka kepada Islam. Satu, baru ni saya baru tahu, kan kita biasa dengar kisah Nabi SAW suap orang Yahudi yang buta, kemudian Nabi meninggal. Kemudian datang Abu Bakar suap, dia kata ini tak sama dengan lelaki dulu. Rupanya kisah itu tidak benar, kisah itu palsu. Dan antara reason yang kuat untuk, satu memang reason yang kuat sebab tak ada sanad yang sahih semua lah. Satu lagi reason adalah takkan Nabi suap Yahudi ni
Tak pernah ajak dia masuk Islam. Sebab kerja Nabi datang ke dunia bukan suruh orang makan. Nabi datang untuk mengajak orang kepada Islam. So siapa pun Nabi jumpa, Nabi akan bagi tahu pasal Islam. Itu karakter Nabi dan itu kerja Nabi. So sampai dia tak kenal, lepas tu bawa aku akan bagi tahu, oh yang sebenarnya tu dulu itu Nabi. Itu agak tidak logik di akal, sebab Nabi memang kalau jumpa dengan siapa pun Nabi akan offer Islam. So bani-bani ni Nabi pergi jumpa satu-satu ni, ketua-ketua mereka offer. Nabi beritahu tentang Islam, mereka tak nak terima. Banu Hanifah pun tak terima. Nabi datang kepada Banu Amir dan bin So'ah. Nabi mengajak mereka, kenalkan diri, demi Allah kalaulah aku ambil pemuda ini dari Quraisy, nescaya. Jumpa dengan Bani Amir ni menarik sikit. Dia jumpa dengan ketua Bani Amir, Nabi offer di Islam. Ketua Bani Amir ni beritahu, kalau kita dengar dia ni cakap, kita boleh menang ke atas semua kabilah-kabilah lain, sebab dia ni leader yang bagus. So dia tanya kat Nabi, okey Muhammad, kalau aku terima ajaran kau ni, kemudian kita menang, apa yang kita akan dapat? Maksudnya apa jawatan yang you boleh offer kat aku? So dia datang dengan mindset tu, saya bilang kita ajak, kita join lah. Okay, kalau saya menang, berapa kabuan ni? Atau apa jawatan yang awak akan bagi kepada saya? Nabi kata, dia kata, apakah kau mendedahkan diri kami? Dia kata, apakah pandangan kamu sekiranya kami berbai'ah untuk urusan kau ini, kemudian ditakdirkan Allah engkau dapat mengatasi orang yang menentang kau? Apakah kami yang akan memerintah selepas kau? Maksudnya, adakah kami dijanjikan leadership ataupun jawatan selepas itu? Nabi jawab kepada dia, tengok Nabi masih jawab dengan hikmah. Nabi dah kata, apalah, orang ikhlas lah, ni Allah yang suruh kita dakwah dan sebagainya. Dia jawab dekat ni apa? Dia kata, Allah dialah yang meletakkan sesuatu di mana sahaja yang dikehendakinya. Maksudnya benda tu terserah pada Allah, bukan tugas aku nak latih korang, lepas tu pegang jawatan dan sebagainya. So kemudian dia kata, apakah engkau mendedahkan leher kami kepada musuh, selepas kau berjaya engkau serahkan urusan kami kepada Allah? So dia memang langsung tak ada sifat yang jujur untuk terima dakwah. Dia terima dengan ada imbalan, dia cuba expect dapat something. So Nabi tak berjaya juga dengan ni dan gagal. Tapi lepas Nabi approach kumpulan-kumpulan tak berjaya, Nabi approach individu. Okay, Nabi approach individu. Antara individu yang Nabi approach adalah Suwaid. Suwaid ni Nabi jumpa ni, dia seorang penyair yang pintar daripada Yathrib. Yathrib di mana? Di Madinah. Sebelum nama Madinah, nama tempatnya Yathrib. Suku bangsanya menggelarkan dia sebagai Al-Kamil, maksudnya the perfect. Sebab dia ni penyair yang hebat. Waktu tu orang yang paling power adalah penyair-penyair ni. Okay? Hari ni boleh terjemahkan kepada academician yang ataupun selebriti lah. Mereka waktu tu begitu. Penyair adalah selebriti. Suwaid ni terkenal dengan macam-macam kisah dan quote. So dia datang kepada Nabi SAW. Tengok Nabi ni, bila dia dakwah, dia ada study dulu, know your customer kan? Kalau dia bank KYC, Nabi tahu apa potential dia, apa kelebihan dia. Nabi study profile dia. So Nabi pergi jumpa dengan Suwaid ni. Nabi cakap dengan Suwaid, aku ada nak offer kau kepada Islam. Nabi nak dakwah dia. So Suwaid ni kata, aku ada sesuatu nak cerita kepada kau. Maksudnya kisah yang menarik untuk Nabi dengar. So Nabi dalam dakwah, Nabi tak kata, kau tak payah cerita lah, kau dengar aku cakap ni, ni agama yang benar, kau ni ada apa, kau Islam pun belum. Tak, Nabi kata, okay, ceritakan apa yang kau ada. So dia pun cerita tentang kisah Luqman, hikmah Luqman. Ayuh, bawa kemari, Nabi kata. Dengan itu beliau pun mengungkapkannya. Lepas Rasulullah SAW dengar kisah ni, Nabi dengar dia cerita tentang hikmah Luqman, Suwaid cerita ni, Nabi cakap apa tau? Nabi kata dekat dia, kata-kata ini adalah baik sekali. Nabi puji dia dulu, untuk bagi dia rasa moral dia, oh Nabi puji aku punya kisah. Kemudian dia kata, namun yang aku bawa ni lagi baik daripada kau. So dia pun kata, ianya Quran turunan Allah kepadaku, dan dia
ia adalah hidayah dan cahaya. Lalu baginda SAW membacakan kepada beliau dan mengajak kepada Islam. Lepas Suwaid dengar, terus masuk Islam. Maksudnya kita bila dakwah, sebab tu kalau orang yang baca buku seperti 7 Habits kan, dia kata seek first to apa? Understand, then to be understood. Kena dengar dulu, faham dulu orang lain nak cakap apa, kemudian baru kita cuba fahamkan apa yang kita nak sampaikan. So Nabi guna teknik tu. Itu approach Nabi dengar dulu, Nabi puji, bagus apa yang kau ada. Yang bagus Nabi sebut bagus. Kemudian Nabi kata apa lagi baik daripada itu, Nabi cerita Quran, orang tu masuk Islam. Sebab tu antara teknik yang diajarkan dalam, kalau pergi kursus-kursus apa, comparative religion, dakwah kepada orang Muslim, dia orang kata pergi kepada orang Muslim, jangan pergi cerita, okey, boleh tak awak bagi saya masa sikit, saya nak cerita saya Islam. Jangan. Pergi tanya dia, boleh tak awak cerita saya tentang konsep ketuhanan dalam agama. So biar dia cerita, oh kami begini, ada 3 dalam 1, semua dia cerita. Oh menarik. Okay, boleh tak saya nak share apa yang saya percaya, apa yang saya belajar dari Islam. So kita cerita, waktu tu dia lebih tenang conversation tu. Maksudnya kita pun dengar, dia pun dengar, kita dengar dulu, kemudian kita pula diberi peluang untuk menceritakan. So demikian Nabi SAW dakwah. Nabi tidak paksa dan Nabi wujudkan conversation yang sihat. So Suwaid ni masuk Islam. Yang kedua, Iyas ni, beliau adalah seorang remaja penduduk Yathrib. Dia datang dengan satu rombongan. Mereka datang ni sebab ada masalah di Yathrib, ada problem. Mereka datang nak minta bantuan Quraisy. Dalam kalangan rombongan itu ada seorang budak muda. Nabi SAW datang kepada kaum ni, Nabi kata, aku ada something yang lebih baik daripada tujuan kau datang ke sini. Tujuan kau datang nak minta bantuan Quraisy kan, aku ada nak satu benda nak lagi baik daripada itu. So Nabi cerita Islam kepada dia. Ketua kabilah tu beritahu, benda ni tak lagi baik daripada tujuan kita. Kita datang nak apa? Kita datang nak jumpa dengan Quraisy, dapatkan bantuan untuk perang kita di Yathrib. Kita tak nak dengar benda ni. So dia pun tolak. Tapi yang first propose ni adalah budak ni. Budak Iyas ni yang beritahu dekat kaum dia, benda ni lagi baik daripada tujuan kita datang ke sini. Tapi kata-kata dia tidak didengar. Tapi bila dibalik ke Madinah, dibalik ke Yathrib, Iyas ni mati. Dan sebelum dia mati, dia menzahirkan keislaman dia. So dalam Nabi jumpa satu kabilah tu, at least ada seorang masuk Islam. Dari kisah yang terakhir, yang ini yang paling menarik, kisah Abu Dzar Al-Ghifari. Dan ini kita akan habiskan dengan kisah ni. Abu Dzar ni salah seorang sahabat Nabi yang sangat terkenal daripada kabilah Ghifar. Sebab tu nama dia Abu Dzar Al-Ghifari. Ghifar ni kerja mereka apa? Mereka ni adalah perompak caravan. Bila orang berdagang daripada Syam ke Mekah, Mekah ke Syam, mereka tunggu di dalam perjalanan untuk rompak. Dan mereka hanya tidak rompak orang-orang yang ada MOU dengan dia, ada bayar wang perlindungan. Sekarang budaya ni kat Malaysia pun dah makin merebak. Gangster datang ke kedai bagi minta wang perlindungan. Kalau tak, awak dalam bahaya. So Ghifar ni tu kerja dia. So Ghifar ni, dia tidak tinggal di Mekah, mereka tinggal di luar Mekah. Ada seorang adik kepada Abu Dzar, dia terdengar Suwaid nama dia. Dia terdengar kisah Nabi ni daripada Suwaid. Dengar, ingat tadi Suwaid tadi yang kita kisah Luqman tu. So tersebarlah. So Abu Dzar bagi tahu dekat adik dia, cuba kau pergi ke Mekah, jumpa dengan lelaki yang orang duk sebut dia ni Nabi, bawa agama baru. Aku rasa menarik lah perkembangan. So dia hantar adik dia pergi ke Mekah, pergi jumpa dengan Nabi SAW, cari dia. So dia pun pergi, adik dia pergi, balik beritahu. Abu Dzar excited tunggu adik dia balik. Dia kata, okey, apa yang kau jumpa? Apa yang kau dapat daripada jumpa dengan lelaki tu? Dia kata, demi Allah sesungguhnya aku telah mendapati beliau adalah seorang lelaki yang sentiasa menyuruh manusia melakukan kebaikan semata-mata, di samping melakukan perkara kejahatan. Itu je dia bilang. Aku jumpa dengan lelaki ni ajak buat benda baik, halang benda yang jahat. Dia kata, itu mana cukup, aku nak benda lebih daripada tu. Itu simple sangat. So dia kata, okey, tak apa, kau jaga family aku, kau jaga harta aku nak pack up barang, aku nak pergi jumpa sendiri. Adik dia pesan, dengar, Abu Dzar,
Kau pergi sana, kau jangan selamba pergi tanya orang mana Muhammad, mana Nabi. Dia akan pukul. Orang kat sana semua tak suka, lawan dia. So kau pergi sana cari diam-diam. Abu Zar kata okey, jangan risau. So Abu Zar pergi, dalam mind dia dah set dah, kita tak boleh percaya siapa-siapa. So dia pergi, dia sampai di Mekah, dia duduk di masjid dan dia hanya minum air Zam-Zam. Dan diceritakan beberapa minggu atau berbulan dia duduk situ, dia minum air Zam-Zam je. Dan disebabkan dia minum air Zam-Zam dia pun perut dia dah buncit. Sebab minum air Zam-Zam. Air Zam-Zam dia ada khasiat dia dan cukup kenyang untuk dia. So dia duduk dekat situ, dia tenung, dia cari orang, tengok semua tak kenal. Sampai satu masa Ali radhiyallahu anhu tengok dia. Dia pun datang jumpa, wahai saudara, saya nampak awak dah lama dah kat sini, awak ni tetamu, tak ada orang yang offer tinggal, jom datang ke rumah saya. So dia pun ikut, cantik ada orang offer tempat tinggal. Dan itu memang budaya dia. Kita di situ dulu, dia orang kalau nampak ada orang luar datang, mereka sangat memuliakan tetamu dan mereka akan ajak datang rumah. Mereka masa tak ada sistem hotel, chalet, homestay semua tak ada. So mereka akan ajak ke rumah mereka. Dan syarat dia 3 hari. 3 hari ni hidup masa raja. Tak ada orang tanya soalan, bagi makan cukup. Lepas 3 hari kau kena jawab sebab apa kau datang. Kalau tak ada tujuan boleh jalan. So 3 hari Abu Dhar duduk di rumah Ali radhiyallahu anhu. Dan Ali tengok dia ni tak ada buat apa-apa. Orang biasa datang bisnes, ialah keluar pergi cari bisnes. Ada datang ada tujuan tertentu, jumpa orang, ada buat, dia tengok tak ada apa-apa. So, lepas 3 hari Ali tanya dekat Abu Dhar, tuan, saya lihat tuan datang dah 3 hari dah, nampak macam tak ada apa-apa pun, tak ada tujuan lain ke, macam nak pergi jumpa siapa-siapa ke, nak berniaga ke ada tujuan tertentu. Abu Dhar kata, okey, aku boleh cerita tapi kau kena janji dengan aku benda. Kalau aku cakap ni kau jangan pukul aku. Itu janji yang pertama. Ali kata okey, kau cerita kat aku apa dia. So dia kata, aku datang daripada Ghifar, aku dengar ada seorang Nabi dan aku datang nak jumpa dia, aku nak dengar. Alhamdulillah dia sebut dekat apa? Dekat Ali radhiyallahu anhu. Ali kata kau ada di tempat yang betul. Aku akan bawa kau jumpa dengan Nabi. Aku pun memang nak pergi sana sekarang. Cuma dia kata kalau tiba-tiba dalam perjalanan ada orang datang, ada halangan, aku akan buat sign kau kena ambil jalan lain. Apa sign dia? Dia kata aku akan sandar dekat dinding, tuang air. Satu riwayat kata dia berhenti dan dia tuang air. So kalau tiba-tiba dia ikut belakang Ali, Ali buat benda tu, maksudnya jangan ikut dia, ambil jalan lain. Maksudnya ada bahaya. So dia orang pun ikut lah. Last sekali Ali berjaya membawa Abu Dhar kepada Nabi SAW. Abu Dhar dengar Quran, dengar dakwah Nabi, dia terus masuk Islam. Dia sangat gembira, dia terus masuk Islam. Dan Nabi pesan dekat Abu Dhar, agama kita ni di Mekah ni masih baru, banyak tentangan, kau jangan pergi cerita kat siapa-siapa. Kau balik, kau cerita kat kaum-kaum, dan kau tunggu sewaktu Islam dah menang, dah selesa, dah selamat, kau datang. Abu Dhar kata okey, dia cakap kepada Nabi okey lah. Tapi dia kata aku kena beritahu dekat Quraisy ni agama yang benar. Dia pergi buat apa? Dia pergi depan Kaabah, dia pergi announce, wahai Quraisy, aku naik saksi Muhammad adalah suruh Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Dia sebut benda tu semua. Quraisy datang ramai-ramai, pukul dia semua orang. Bantai. Sampailah pakcik Nabi Abbas datang stop. Dia kata, stop woi orang Quraisy, berhenti. Kau tahu tak siapa ni? Ni orang Ghifar. Dalam perjalanan kita kena lalu ni tempat dia ni. Kita punya bisnes semua lingkup kalau kau pukul dia. Quraisy semua stop. Bahaya sebab kita pukul orang Ghifar. Kalau kita pukul orang Ghifar, on the way nak pergi bisnes nanti, orang Ghifar akan tunggu. Siapa dia yang pukul? Orang kita. So dia mafia punya style hidup dia. So Abu Dhar lepas tu balik jumpa Nabi. Nabi kata, kan aku dah khabar, jangan pergi. Tapi dia kata, esok aku nak buat lagi. Esok Abu Dhar pergi sekali lagi, dia pergi announce dekat Kaabah, sekali lagi kena pukul. Mereka pukul. Abbas datang sekali lagi. Weh, kan aku dah cakap dah semalam, jangan, ini orang Ghifar. Kemudian barulah Abu Dhar balik semula ke Ghifar. Dia dakwah, majoriti orang Ghifar masuk Islam. Ni semangat dakwah ni, tak ada ni. Dia bukan semangat dakwah je, dia pergi cari pasar lagi depan Kaabah.
Dah kena pukul, dia rasa nikmat pula. Dia rasa puas menzahirkan kebenaran. Walaupun sakit, esok dia buat lagi. Dia balik pada Ghifar. Lama lepas tu, datang yang kaum Ghifar, bawa menghadap Nabi SAW. Ramai yang Islam. Nabi kata, Ghifarun ghafarallahu lahum. Ghifar ini Allah ampuni mereka. Sebab mereka ini menerima Islam. Dan Abu Dzar adalah orang yang paling besar jasa dia di sini. Datang cari Nabi, cari kebenaran, dengar, balik, sampai dakwah kaum dia. Dan ramai sahabat buat kerja macam ni. Balik pada kaum mereka, Islamkan. Balik pada kaum mereka. Dan nanti kita akan cerita seorang lelaki yang lagi marvelous, Mus'ab bin Umair, pergi ke Madinah. Tak ada satu rumah pun yang tidak diketuk oleh Mus'ab bin Umair untuk sampaikan Islam. So itulah peringkat dakwah Nabi SAW di Mekah. Kita sudah menghampiri pengakhiran fasa Mekah. Sikit lagi next chapter Nabi SAW akan Isra' dan Mi'raj. Nabi akan pergi ke Aqsa, kemudian pergi ke langit. Balik tu beberapa ketika berlaku beberapa perjanjian. Dan Nabi selepas itu akan hijrah. Nabi akan keluar terus daripada kota Mekah. So untuk hari ini setakat ini dulu. So pertama kita ambil lesson sebagai Safaif. Nabi SAW berdakwah dengan penuh perasaan kasih sayang dan cinta. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu orang yang berdakwah di jalan Allah dengan cara-cara yang tak disangka-sangka. Adas masuk Islam disebabkan dengan Nabi baca Bismillah. Jin masuk Islam dengan Nabi baca Quran. Dan dalam keadaan paling mustahil Nabi tak boleh masuk Mekah, Allah boleh hantar Mut'im bin Adi escort Nabi masuk dalam Mekah. Sebelum ni pun tak ada escort. Lepas dari balun dan disakiti, Allah aturkan ada escort. Yang keempat, Nabi SAW ajarkan kepada kita bagaimana sikap mengenang jasa orang walaupun bukan Islam. Yang kelima, kita kena kenal ada orang Islam yang memang memusuhi Islam, ada orang Islam yang boleh bantu Islam sebenarnya. So kita kena betulkan pembahagian tu. Tak boleh pukul rata. Tak boleh pukul rata. Dan yang keenam, Nabi SAW adalah pendakwah yang tak pernah berhenti dan putus asa. Beristiqamah Nabi. Jumpa, datang lepas tu jumpa dengan kaum ni, kaum tu. Dan Nabi sentiasa mencari peluang untuk sampaikan Islam. Dan yang terakhir, Nabi SAW orang yang sangat bagus teknik komunikasi dan teknik dakwah. Nabi dengar dulu orang sebut, Nabi dengar dulu apa orang lain nak sampaikan, Nabi puji apa yang dia ada, kemudian baru Nabi offer yang lebih baik sehingga mereka pun tertawan hati dan terima Islam. Semoga Allah SWT bantu kita. Sebenarnya kerja yang paling besar Nabi wariskan kepada kita adalah kerja dakwah. Tapi itu adalah kerja yang paling dikesampingkan hari ini oleh orang Islam. Sampaikan negara kita dah 50 tahun 60 tahun dah kan merdeka. 60 tahun Kita tak rasa macam tak merdeka lagi. Dan 60 tahun dah merdeka, orang bukan Islam masih ramai lagi yang zero knowledge pasal Islam. Tak sampai dakwah kepada mereka. Dalam kita ada tak tahu ratusan badan dakwah kot kat Malaysia. Jabatan-jabatan agama, mufti, negara yang paling banyak mufti di dunia adalah Malaysia. Negara lain ada satu mufti je. Mesir ada satu mufti je. Saudi ada satu mufti je. Malaysia ada berapa? 13 ke 12 mufti. Masya Allah, tabarakallah. Negara yang bayangan syurga 12 mufti. So tapi kita kena jadi orang yang buat kerja dakwah. Kalau tak ada makna pun jabatan-jabatan yang banyak ni, tapi hakikat perkara tu tidak terlaksana. Okey, moga Allah SWT bantu kita menjadi orang Islam yang buat dakwah, yang bersungguh-sungguh menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah SWT jadikan kita orang istiqamah dan orang yang penuh dengan kasih sayang, insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.